tetamu Ramadan yang dirahmati Allah. InsyaAllah dalam masa yang amat terbatas ini, saya cuba berkongsi dengan sahabat-sahabat dan sekalian dua tiga perkara yang kita nak lihat. Baik, hari ini kita berada pada 18 Ramadan. Maknanya kalau ikut tagihan yang ulama atur, itu kita berada di penghujung fasa kedua, di penghujung semester kedua, iaitu awwaluhu rahmah. Dah lepas 10 hari yang pertama lepas. Sekarang kita berada di hujung yang kedua, awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah bulan keampunan. Jadi Allah tawar keampunan kepada hamba-hamba. Itu pun tinggal lagi 2 hari. Wa akhiruhu, akhirnya 10 hari yang terakhir insya-Allah kalau kita kebanyakan usia, iaitu Ashhur minan. Itulah dia 3 fasa, 3 perkara yang ditawarkan oleh Allah menerusi Ramadan al-Mubarak. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, kemana agak-agaknya Ramadan nak bawa kita? Setelah kita bermula menyapainya pada 29 Jun hari itu, hari ini 17 16 Julai, kita dah meniti lebih kurang 18 hari. Kita lebih kurang 18 hari. Kita dah meniti dan kita dah bersama berganding bersama Ramadan telah 18 hari. Agak-agak kemana dia nak bawa kita? Sebenarnya sahabat-sahabat, ada 2 destinasi. Ramadan menawarkan 2 destinasi, tapi kita ingat bukan dia Beijing dan Bangalore. Itu destinasi MH370. Tapi Ramadan nak bawa kita, nak landing kita kepada 2 destinasi, iaitu destinasi yang paling terdekat, yang dekat insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah kita akan mencapai nikmatnya, nikmat kegembiraannya, yaitu 1 Syawal. Maka landinglah Ramadan pada 1 Syawal, Aidul Fitri. Kita akan bergembira dengan Aidul Fitri. Apa itu? Setelah bergelomang, setelah bertarung, menepis ketutan nafsu, masa yang sama kita cuba menyubur keperluan ataupun kepentingan rohani, maka ujungnya Ramadan bawa kita mendarat di destinasi yang dinamakan 1 Syawal, yaitu Aidul Fitri, yaitu Aid. Aid ada yang ulu, kembali. Kita kembali kepada putaran. Setahun sekali kita diajak untuk mengembalikan kepada kefitrahan yang asal. Aid kembali kepada kefitrahan kita. Kita bermula dengan suci bersih dan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang berakhir dalam keadaan suci bersih. Oleh itu kita meniti hidup selama setahun. Sekarang tahun dah 60 tahun lebih. Jadi walau tanapun Allah beri peluang setiap tahun kali dengan Ramadan, kita diajak supaya tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan harapan kita balik kepada asal suci bersih. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah mereka yang sentiasa membersihkan diri setelah dirinya pun yang sudah bersih. Baik, itu destinasi yang pertama. InsyaAllah kalau kita diizinkan Allah panjangkan usia, kita akan mencapai nikmat kegembiraan Aidul Fitri yang pertama.
Iaitu lis-shaim, yang Nabi sebut lis-shaim farhatani. Bagi orang yang menjalani ibadat puasa, dia akan mengecapi nikmat, akan mengecapi dua nikmat, yaitu farhatun indal fitri ataupun inda iftarihi yang saya sebut tadi. Lis-shaim farhatani. Orang yang menjalani ibadat puasa insya-Allah akan mengecapi dua nikmat kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah inda iftarihi ataupun inda fitri, ketika ia menyambut berbuka atau menyambut hari raya yang saya sebutkan tadi, yang tadi. Okey. Satu lagi destinasi wa farhatun ini iaitu inda liqa'i rabbih. Itu destinasi yang jauh, yang mau tak mau kita akan bertemu dengannya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal maut allati tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kita tak pernah fikir, yang kita tak nampak sedia, insya-Allah dia akan sampai. Fa mulaqikum, akan menemui kita. Summa turaduna ila alimil ghaib wa syahadah. Kemudian kita akan ditukar daripada alam ghaib kepada alam syahadah yang belumnya kita tak pernah fikir macam mana rupa pakai malaikat macam mana itu bentuk keadaan di alam barzakh. Bayunabikum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia akan bentangkan kepada kita apa yang kita buat selama kita hidup. Okey. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Dalam konteks ya ayatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang kita harap. Kita balik dalam keadaan yang menunggu Allah, dengan keadaan yang redha dan diridhai, yang kita berdoa dalam zikir munajat. Tubna ilallah, mau tak mau pun warajana ilallah. Ni malam maghfirah, pasal maghfirah kita banyak berzikir munajat. Tubna ilallah, minta ampun banyak. Warajana ilallah, kita serah, kita akan kembali kepada Allah. Lepas tu wa nadimna ala ma fa'alna. Jadi itu mau tak mau tetap kita akan raja'na ila Allah. Kita nak balik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini dia dua destinasi, dua kegembiraan yang akan kita hadapi, yang akan kita terima bagi orang yang berpuasa. Ini bukan janji manusia, ini janji Allah. Lis-shaim farhatani inda fitri atau inda iftarihi atau wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, insya-Allah hari raya bergembira, baju baru, kuih banyak. Ada kanak-kanak lagi semua kuih banyak. Yang kedua, inda liqa'i rabbih. Baik. Macam mana? Apakah setiap tawaran tanpa ada dia punya syarat dia? Apapun dia ada syarat. Apa syarat-syarat untuk mengecapi dua nikmat kegembiraan tadi? Syarat yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Itu syarat yang pertama. Imanan wa ihtisaban. Beriman. Kalau dia kata ya ayyuhalladzina amanu, dia tak kata ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Syarat dan apa yang disebut kita masoma Ramadan imanan, dari perkataan iman. Kutiba alaikumusiyam, diperatukan kepada kamu berpuasa. Jadi syarat yang pertama ialah iman. Apa iman? Iman, beriman kepada puasa dalam keadaan yang penuh dengan keimanan. Penuh keimanan. As-saum, dalam suatu hadis qudsi Allah sebut as-saum li wa ana ajzi. Puasa hak aku yang layak beri ganjaran. Berarti esok kita nak balik. Kita nak balik
yang kata kegembiraan kita yang kedua tadi, inda liqa'i rabbih, kita akan balik bertemu dengan Allah, maka Allah dah sebut jagalah Allah. Puasa tu hak aku, as-saum wa ana ajzi. Aku yang nak bagi ganjaran. Dia kait betul. Jadi pertama sekali mestilah puasa dalam bentuk iman, yakin sungguh-sungguh. Kutiba alaikumus shiyam ya ayyuhallazina amanu. Yakin. Yakin apa? Antaranya yakin ialah tawaran istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat. Pertama sekali. Yang kedua ada maghfirah, keampunan. Yang tiga, aitqun minan nar, terlepas daripada api neraka, dengan syarat kita tunaikan Ramadan bukan dalam bentuk kelaziman, dalam bentuk tradisi, dalam bentuk biasa. Itu yang pertama. Datanglah bulan Ramadan pun, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, langsung tak ada sentuhan-sentuhan apa-apa. Sedangkan Allah sebut Ramadan, senja Ramadan yang pertama, torih buka pintu rahmat. Rahmat apa rahmatnya? Allah beritahu ruang kesempatan yang amat hebat untuk kita masuk mendapat ganjaran yang banyak dan kita masuk menjadi ahli syurga. Apa ganjarannya? Rahmat Allah. Setiap langkah kita datang ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, satu langkah sama dengan 100 ganjaran. Kita nak kena ingat, masuk Ramadan bukan dalam keadaan biasa di kelaziman. Nabi sebut la taj'al yauma siyamuka wa siyam fitrika sawaun. Jangan jadikan bulan puasa, jangan jadikan hari-hari berpuasa, jangan kamu jadikan, jangan kamu anggap, jangan kamu fikir, jangan kamu alfa dan menganggap bahawa yauma siyamika, yauma siyamuka, hari puasa sejak 29 Julai sampai hari ini, wa yauma fitrika, dengan hari-hari di luar Ramadan, sawaun, tak sama. 11 bulan yang lain tak sama dengan 1 bulan Ramadan. Puasa Ramadan 29 hari, yang bakinya 313 hari, tak sama. Walaupun dia pendek, tapi ya Allah penuh dengan rahmat, maghfirah dan keampunan. Apa rahmatnya? Ganjaran pahala yang berlipat ganda. 1/4 yang kita tunai sembahyang Zuhur, sembahyang Isya tadi, sama dengan 70 fardu di luar Ramadan. 1 sunat yang kita buat sama dengan 1 fardu di luar Ramadan. 1 langkah kita datang ke majlis ilmu dan ke masjid dan surau, 100 ganjaran dibagi. Nah, nak apa ni? Lebih hebat lagi yang rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Kiranya kita disimbahi cahaya Lailatul Qadar. Membayangkan, tak ada tarawih ada dalam bulan ini, lagi 10 hari kita lagi bertarawih. Lepas tu kita nak riau, kita nak menangis, keluar yang kata Allah pun tak ada. Kena mohon, kena izin Allah 3 hari pula. Tahun depan 11 bulan baru juga balik. Bukan senang. La taj'al yauma siyamika wa yaumi fatrika sawaun, tak sama. Ni yang baki lagi 9 hari ni tak sama. Dah habis dah 18 hari. Itu syarat nak dapat kegembiraan dalam bulan Ramadan. Kalau dia singgah Lailatul Qadar, memang Lailatul Qadar Allah itu janji Allah, bukan janji manusia. Janji manusia dia berubah-ubah. Ini janji Allah. Khairun min alfi sanah, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau disinggah kita tiap tahun datang. Dia tiap tahun ada datang Ramadan, kita dah 40 kali masuk Ramadan pada. Dah 30 pada, 10 pada, 12 pada. Dah setiap kali masuk Ramadan mesti pasti ada. Itu janji Allah. Dia kata dalam keadaan ni. Apa kehebatannya? 12 bulan. 12 bulan bahagi dengan 1000 bulan bahagi dengan 12 bulan dapat
Maknanya kalau malam ini kita disimbahi cahaya Lailatul Qadar, maka automatically kita bangun pagi besok, kita 60 tahun campur 83, 143 tahun. Rahmat Allah. Peningkatan kualiti usia, kualiti ibadat di bawah sekaligus. Macam orang kerja kerajaan, dia dapat time base ke, ataupun dia 40 grade DD 41, dia lompat pergi 48 ataupun 52 mulia. Faham kan? Di bawah orang tu tak apa juga, usianya kita kata otomatik dapat serap lagi, esok terus dia punya mileage kan, dia punya host, dia punya yang hotel punya klaim lain, dia ada juga. Kita tahu tu, itu kualiti usia, kualiti ibadat. Kalau 40 kali disimbahi Lailatul Qadar, kalah dunia. Darah kalah. Ini 60 esok hari 40 tahun. Bagi besok. Tengok dia juga. Kualiti Allah bagi. Okey. Maknanya itu di antara syarat yang pertama. Mesti imanan wahtisafan. Yakin. Yakin. Mula bosa sahabat-sahabat kita di Gaza. Dalam minggu ni ada 2 insiden yang akan mendarat. 2 hari lepas, ikan pari-pari mendarat di pantai. Pakai lori yang tu. Siapa tolak? Siapa tolak? Yang malamnya kes satu truk tentera Yahudi masuk dalam kawasan, kemudian semua nak standby nak tepung nak tembak, bos dia jangan tembak, tunggu dulu. Jangan tembak, tunggu dulu. Lepas tu kita punya tak keluar peluru tak keluar, tapi hancur kan. Abadi. Tentera abadi itu. Okey lah, itu seningnya adalah. Baik. Yang keempat, yang seterusnya ialah cara yang kedua ialah mesti kita termasuk dalam golongan berbalik muttaqin. Kenapa? Setiap ibadat ada matlamat akhir. Sembahyang, qad aflahal mu'minun. Jayalah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sembahyang target dia ialah khusyuk. Apa dia? Macam mana rupa paras khusyuk? Tepuk dada tanya iman. Tutur guru tu siapa pun dia hanya bagi tahu tip-tip cara nak dapat khusyuk. Bayang pergi tempat yang sunyi, bayang elok banyak, hanya bagi tahu cara saja. Duduk pergi dalam dunia tengok kan. Dia hanya bagi, tapi nak dapat mengecapi macam mana khusyuk individu sendiri. Sampai hari tak ada jawapan macam mana rasa. Buat apa mungkin Al-Nurul fi Salati khusyuk kita dengar sudah kita umur 15 tahun ni sampai hari ni khusyuk. Apa dia indikator? Apa dia sekatan? Apa dia kriteria kita mana? Jadi yang dapat masa ni. Sama dengan haji. Ada ujung mabrur. Umrah ada ujung dia makbul. Apa pattern dia? Bentuk dia diri apa kita tahu. Jadi puasa apa ada? Bukan kita berakal saja. Di samping dapat 2 yang selamat akhir tadi ialah 2 kegembiraan, tapi ujungnya dia apa dia nak jana? Apa yang puasa nak jana kita? Iaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang muttaqin. Ingat, puasa di samping dia menyedarkan kita bahawa di dunia ini ada 3 jenis manusia. 3 kelompok manusia. Satu dipanggil kenyang. Yang kenyang dan tak pernah hati, tak pernah rasa ni keperitan lapar. Ada gambar video dalam internet. Negara-negara, kebanyakan negara-negara Asia Barat lain buka puasa kemudian ayam sebelah. Sahabat-sahabat yang Gaza, kiri anak yang darah, kata heboh. Mana
mengetuk pintu hati manusia Muslim, tentang ada terutama orang-orang yang selalu kenyang, tak pernah lapar. Dia tak tahu arti lapar. Tak tahu arti lapar apa? Pencen 2,5 panda 6,000 sebulan. Bukanlah jadi kalau tak pencen dah contoh. Maknanya puasa yang pertama nak menjadikan orang yang kenyang selalu. Cukup. Yang kedua, yang kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Sabar. Yang ketiga, manusia yang tak pernah kecapi nikmat kenyang. Tak tahu macam mana kenyang. Pada malam yang kedua, puasa. Television Arab Saudi buat live mufti tentang hikmah puasa. Selepas 10 minit 5 minit dia cakap, dia online, minta siapa nak call tanya soalan. Tiba-tiba masuk satu call, saya daripada Somalia, nak tanya Datuk Mufti, apa status saya berpuasa? Status saya puasa. Saya tak iftar. Saya tak bersahur. Saya tak ada apa. Maknanya dia buat dia puasa. Bukan hanya dalam puasa saja. Tak puasa, bila tak puasa, dia puasa juga. Terus Mufti itu nangis dan tak diteruskan ucapan dia. Mati gitu. Maknanya itu selingan dia lah. Maknanya begitu, ada manusia ni ada yang tak pernah rasa lapar. Yang keduanya, dia kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Yang ketiganya, langsung tak pernah mengecapi nikmat kenyang. Datang bulan puasa, tak ada kekecualian. Hak kenyang manjang bukan puasa. Hak kadang-kadang kenyang lapar bukan puasa. Kan? Yang hak lapar kadang-kadang kenyang tu memang dia ada puasa dah. Inilah dia nak tengok, dia nak uji. Cakap mana manusia boleh melawan tuntutan yang kenyang lalu. Lepas tu Allah kata, as-sauli wa ana ajzi. Puasa dia tak baca sembahyang. Sembahyang kita nampak baru pergi masjid semua kita sembahyang. Walaupun tak sembahyang, tapi orang kata memang dah kiyah. Aku tengok lagi puasa duduk semua bagi. Allah mana tahu somna belum tahu. Kutiba ya alladzina amanu, yang beriman. Kalau tidak, mana kenapa setiap di ulama negeri, seluruh negeri di Pahang hari pertama 7 orang kata. Di negeri Pahang hari pertama 7 orang kata. Negeri puas 7 orang kata. Kata dia makan. Itu maknanya puasa. Kalau artinya ada orang Islam tak berpuasa. Sebab tu tiap-tiap ulama seluruh negara itu bukan pasukan menangkap orang yang tak puasa. Sebab tu Islam puasa datang tujuan nak didik, nak lahirkan insan Muslim. Memang semua orang Muslim. Nak jadi Muslim, dia syahadatain, dia ucap dalam masyarakat dia Muslim. Tapi bukan semua Muslim pergi kepada mukmin. Sebab tu dia kata ya ayyuhallazina amanu, imanan wa ihtisaban. Yang beriman saja. Sebab dia ni misteri. Allah kata puasa aku yang tahu. Maknanya kalau puasa ni mudah cakaplah. Duduk satu kumpulan, satu kelompok, pergilah masjid. Saya suka buat contoh masjid, kemudian buka ramai. Bila ramai tu bila tapi hari-hari dah okey. Makna dia puasa nak didik, nak lahirkan insan Muslim. Bukan setiap Muslim pergi kepada mukmin. Tapi nak jadi mukmin kena Muslim. Puasa lebih hakkan lagi, nak jadi muttaqin. La'allakum tattaqun. Apa ciri-ciri la'allakum tattaqun? Ciri-ciri muttaqin yang Allah sebut ijazah tertinggi bagi orang yang puasa ialah takwa. Apa ciri-ciri orang yang nak
yang sampai tahap takwa dan mutakin ni. Pertama, beriman dengan perkara gaib. Yu'minuna bil ghaib. Jadi ingat, ulang balik. Puasa nak lahirkan insan Muslim dah. Tapi nak jana peningkatan dari Muslim pergi pada mukmin. Yang rompok tu Muslim tapi tak beriman. Tak iman dengan apa? Tak iman dengan azab siasat Allah. Kalau colek orang, bunuh orang, pelangi dia orang, rabut semua tu Muslim. Tapi tak mukmin. Tak mukmin apa? Yu'minuna bil ghaib. Dengan perkara gaib apa dia? Dosa. Azab.